وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi sahabat-sahabat yang memberi salam, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan sekali lagi oleh Allah pada malam ini. Kulluhu biiznillah, semuanya dengan izin Allah. Jadi pada pagi ini insya-Allah kita akan masuk satu tajuk yang baru, dan seperti biasa pada pagi ini kita akan membincangkan, kita akan sembang-sembang, kita akan membicarakan berkenaan dengan ziarah ke alam barzakh, kitab ziarah ke alam barzakh karangan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Jadi pada pagi ini kita masuk satu bab yang baru, satu tajuk yang baru, yang mana semalam kita cerita berkenaan dengan peristiwa ataupun keadaan husnul khatimah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Mas Tahir, sihat Tuan Mas Tahir dah? Tuan-tuan, semalam kita cerita berkenaan dengan keadaan husnul khatimah bagi orang yang hampir meninggal dunia, ataupun keadaan orang yang meninggal dunia bila mana Allah letakkan husnul khatimah, Allah letakkan perkara-perkara baik dalam akhir hayat dia. Bila mana Allah nak cabut nyawa dia, bila mana Allah nak matikan dia, Allah naikkan martabat dia. Yang ni banyak juga kita tengok tuan-tuan. Sebagai salah satu contoh tuan-tuan, sebagai salah satu contoh, pernah satu ketika tuan-tuan, Allah naikkan martabat seorang ni, yang mana dia bila dia meninggal tuan, dia seorang yang dikenali dari kalangan masyarakat sekitarnya tuan-tuan, sebab dia terlibat dengan menyampaikan majlis-majlis ilmu, pergi ke surau, pergi ke masjid tuan-tuan, menyampaikan majlis ilmu. Dalam masa yang sama mengajar pula tuan-tuan, mengajar. Dan Allah naikkan martabat dia di akhir hayatnya tuan-tuan. Yang mana kalau tengok yang pertama sekali dari segi orang sembahyang, orang sembahyangkan jenazah dia lah tuan-tuan. Betapa ramainya orang sembahyang jenazah dia tuan-tuan. Masjid yang kebiasaannya boleh memuatkan lebih kurang 500 hingga 600 orang untuk sembahyang fardu dalam satu-satu masa tuan-tuan. Sembahyang Jumaat contoh dia. Masjid dia tidaklah besar mana tuan, tapi boleh memuatkan 5 hingga 600 orang dalam satu-satu masa. Dan bila berlaku kematian, orang yang datang solat jenazah dia tadi tuan-tuan terpaksa menunggu giliran untuk menunaikan solat jenazah, kerana semua orang nak sembahyang dalam masjid tuan-tuan, mana dengan beranda masjid yang tepi kiri kanan belakang semua tuan-tuan dipenuhi. Dan tuan-tuan, sembahyang jenazah ni terpaksa disembahyangkan sebanyak 5 kali tuan-tuan. 5 kali sembahyang jenazah, disolatkan jenazah dia. Tuan-tuan, sembahyang jenazah tidak macam solat fardu tuan-tuan. Solat fardu ni kita duduk jauh, tuan-tuan, saf dia. Tapi untuk solat jenazah, kedudukan saf ni rapat tuan. Jadi di situ tuan-tuan, Allah dah tunjukkan betapa orang ini diangkat martabatnya di akhir hayat dia. Orang ini diangkat martabatnya sewaktu nak dikebumikan juga tuan-tuan. Itu tadi cerita pasal sembahyang, cerita pasal solat. Orang yang sama juga tuan-tuan, yang mana saya difahamkan tanah perkuburan di kawasan situ tuan-tuan memang tak pernah naik air lah tuan-tuan. Tak pernah naik air. Tapi tuan-tuan, sewaktu tukang penggali kubur gali kubur tu tadi tuan-tuan, tak tahulah terkena akar ke apa ke tuan-tuan, tapi dicari akar tapi tak jumpa pun. Diceritakan cari akar tu, tapi air membuak-buak. Air keluar membuak-buak, sehingga akan pakai generator untuk sedut air, tapi air tu tak kering-kering tuan-tuan.
air tadi tak kering-kering. Dan memang satu kepelikan lah, satu benda pelik lah terjadi tuan-tuan. Sebab memang sebelum ni dia kata tak pernah seumur hidup dia, tukang gali kubur tu umur 60 tahun lebih tuan-tuan. Tak pernah dia buat dinaiki air kubur tersebut. Tetapi pada hari dia gali kubur tersebut dan air keluar. Semalam birthday, doakan saya dilimpah rezeki, taubat sebelum mati, rezekikan syahadah semasa mati, rezekikan syurga serta nikmat syurga. Mudah-mudahan tuan-tuan, mudah-mudahan Thomas Tahir dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan dipanjangkan umur dalam kebaikan, dalam kebajikan. Mudah-mudahan sahabat kita hari ini ada birthday. Semalam birthday-nya saya dah ucapkan dari segi di wall-nya. Hari ini secara langsung ucapkan Tuan Mas Tahir Sayuti, mudah-mudahan dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberi kesihatan tubuh badan, dapat meningkatkan amal takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan dengan kepanjangan umur yang Allah beri itu tadi, dapatlah kita melaksanakan apa jua kewajipan, dapatlah kita meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah permudahkan segala urusannya Tuan Mas Tahir ya. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian tuan-tuan, sewaktu jenazah selepas sembahyang, kawasan perkuburan tadi dia duduk di kawasan masjid itu saja tuan-tuan, duduk di kawasan masjid. Jadi tuan-tuan, air yang tidak kering-kering tadi tuan-tuan, bila mana jenazah, Allah, pagi-pagi dah menguap dah ni puan. Okey, bila mana jenazah sampai saja kawasan masjid tuan-tuan, sebelum disembahyangkan kawasan masjid, air tadi kering. Air tadi mulai surut tuan-tuan. Air tadi mulai surut dan dah tak keluar air. Sehinggalah jenazah selesai disolatkan. Dan sewaktu nak dikebumikan tuan-tuan, air tu dah totally kering lah. Cuma lembab lah sedikit, cuma lecak lah sedikit tuan-tuan. Basah sedikit kawasan kuburnya. Tetapi masih dalam kedudukan yang elok. Liang lahatnya tu tidak berubah. Liang lahatnya tu masih dalam keadaan yang kukuh tuan-tuan. Dan diletakkan jenazah tadi dan dikebumikan tuan-tuan, cukup senang. Dan orang pun rasa macam jadi satu kepelikan. Sebabnya tuan-tuan, air itu tadi tidak tahu daripada mana datangnya. Itu nak menunjuk kalau segi logik akal tuan-tuan, seolah-olah tanah ni, bumi ni menyambut kedatangannya dan memberikan keadaan yang sejuk tuan-tuan. Fikir dari segi logik akal tuan-tuan, memanglah kawasan tu lecak sedikit, tetapi tanah tuan-tuan, bila duduk dalam tanah kan panas tuan-tuan. Namun bila ada air itu tadi, mungkin kawasan tu telah disejukkan oleh tanah itu sendiri. Jadi tuan-tuan, itu semua kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nak tunjukkan sesuatu lah kot tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kadang-kadang kita tengok perkara ni macam tak logik akal. Bila Allah nak tunjukkan sesuatu tuan-tuan, bila mana Allah nak tunjukkan sesuatu yang baik, sesuatu yang elok, kadang-kadang di luar jangkauan, kadang-kadang di luar pemikiran manusia itu sendiri. Perkara mencarikan adat contoh berkaitan dengan mukjizat-mukjizat. Tuan-tuan, Nabi SAW ni kalau kita tengok banyak mukjizat dia tuan-tuan, banyak, lebih daripada 1000 mukjizat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, nanti saya cuba selitkan apakah antara mukjizat-mukjizat Nabi SAW. Kita bacakan buku-bukunya tuan-tuan. Ada satu buku tuan-tuan, iaitu berkaitan dengan 1000 mukjizat Nabi SAW. Banyak rupanya tuan-tuan. Rupa-rupanya banyak sangat mukjizat Nabi. Yang kita tahu tu mungkin sedikit saja. Yang saya tahu pun sedikit saja tuan-tuan, sedikit saja. Tapi bila kita jumpa kitab tadi, rupanya banyak rupanya mukjizat Nabi SAW. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jadi pada pagi ini kita nak bincang satu tajuk yang baharu, satu bab yang baharu, iaitu berkaitan sakaratul maut, metod kematian dan penderitaannya. Dengar pun takut tak? Metod kematian, bagaimana Allah matikan kita, keadaan kita dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga penderitaan-penderitaan ketika kematian itu sendiri. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Waja'at sakaratul maut, waja'at sakaratul maut bil haqq,
dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Jadi bila cerita bab kematian, bila cerita bab maut ni tuan-tuan, kita sebelum ni telah didengarkan, kita sebelum ni telah dihidangkan oleh penceramah-penceramah cerita berkenaan dengan sakaratul maut, cerita berkenaan dengan kematian. Yang mana tuan-tuan, bila sebut kematian ni semua orang gerun, semua orang takut, termasuk saya bercakap ni tuan-tuan. Sebab apa? Sebab kita tidak tahu bagaimana metodnya, bagaimana keadaannya kita akan dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala suatu ketika nanti. Kita tak tahu tuan-tuan apa yang akan terjadi pada jasad kita, apa akan terjadi pada tubuh badan kita sewaktu berlakunya kematian. Adakah kita akan dinaikkan martabat yang kita mati dalam husnul khatimah, ataupun kita akan dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan su'ul khatimah. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang ketahui ini dengan tepat. Bagaimana perkara ini boleh terjadi, bagaimana perkara ini boleh berlaku, dan bagaimana dia terjadi kepada kita. Dan ia pasti akan berlaku. Pasti akan berlaku. Semua umat, semua manusia, semua makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan menemui ajal, akan bertemu, akan berpisah ruh dengan badan dia, tuan-tuan. Semua makhluk, termasuklah malaikah, termasuklah malaikat, termasuklah syaitan, termasuklah jin, termasuklah haiwan. Begitu juga apatah lagi kita sebagai manusia. Semua akan rasa mati, tuan-tuan. Cuma bagaimana nak membezakan, Allah nak bezakan seseorang ni, iaitu dengan iman dia. Dengan keimanan kita, dengan iman inilah Allah bezakan mati seseorang tu. Kalau dia yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, imannya kuat, dia patuh akan ajaran Islam, kemungkinan besar dia mati akan dalam keadaan mati dalam keadaan husnul khatimah. Tetapi bila mana dia tidak beriman, nama saja Islam, tetapi tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, subuhnya tak pernah sembahyang, subuhnya sentiasa lewat, zuhurnya tidak pernah solat, asarnya begitu juga, puasanya tunggal langgang, ataupun memang jenis tak boleh berpuasa. Bila datang bulan puasa, datanglah penyakit gastrik dia. Ni dah dekat Ramadan, tuan-tuan. Ramailah penyakit-penyakit, orang pergi ke klinik, pergi ke pusat-pusat rawatan untuk dapatkan ubat, dapatkan MMC. Kerana apa? Gastrik, dia kata, tuan-tuan. Tuan-tuan, memanglah tidak dinafikan ada penyakit yang berkaitan gastrik, tuan-tuan. Ada penyakit berkaitan gastrik. Sebab orang berkaitan gastrik ni biasanya dia sukar untuk dia berpuasa, tuan-tuan. Tetapi janganlah ambil jalan mudah. Janganlah ambil jalan mudah untuk kita tidak berpuasa yang wajib. Setahun sekali je, sebulan je, tuan-tuan. Setahun sebulan. Allah nak suruh rehatkan. Allah nak rehatkan usus kita daripada bekerja. Allah nak rehatkan perut kita daripada bekerja. Dah bekerja setahun, tuan-tuan. Makan, minum, makanan pelik-pelik, tai minyak, tai itin. Macam-macam makanan dah masuk. Jadi sebulan Allah bagi rehat. Bukan tak makan langsung, boleh. Subuh boleh makan. Lepas maghrib ya boleh. Bukan tak boleh. Tapi Allah suruh rehat sekejap. Tapi kadang-kadang orang cari alasan mudah. Oh, saya tak boleh puasa, saya gastrik. Saya tak boleh puasa, saya gastrik. Baru kena sikit, tuan-tuan, dia pun doa hari, aku tak boleh puasa sebab aku gastrik. Saya letak status lagi, Alhamdulillah hari ni penyakit gastrik aku makin berkurang, namun aku tak boleh nak puasa lagi. Tuan-tuan, siap letak update status, tuan-tuan, dalam FB dia, cerita dia tak puasa sebab dia gastrik, tuan-tuan. Allahu Akbar. Cubalah setakat yang boleh, tuan-tuan. Cubalah setakat yang boleh. Mudah-mudahan. Jadi bila kita cakap macam ni, oh memanglah Ustaz cakap senang lah, Ustaz tak pernah kena. Sebab tu dalam penyakit ni, tuan, lebih baik mencegah. Lebih baik mencegah. Sebab tu dari segi pemakanan kena jaga. Kena jaga dari segi pemakanan. Saya sendiri pun kadang-kadang tak jaga, tuan-tuan. Cuma pengambilan makanan tu sendiri. Pagi mesti ambil sarapan. Tuan-tuan nak lewat sedikit makan tengah hari tak apa. Tapi pagi mesti ambil. Sebab apa? Sebab semalaman perut kita dah rehat. Semalaman perut kita dah rest dah. Jadi pagi-pagi makan. Sebab kita akan melalui tempoh pekerjaan. Kita nak kerja, pagi-pagi kita nak kerja, tuan-tuan. Nak pergi kerja. Perut mesti mau isi siap-siap. Pagi-pagi, tuan-tuan. Janganlah lepas subuh. Ia terpulang lah. Tapi pagi-pagi tu pastikan kita ada ambil makanan sedikit. Dan makanan yang agak berat sedikit. Bukan makanan yang terlampau ringan. Ambil biskut dengan kopi O. Tak jadi, tuan-tuan. Roti dengan kopi O. Tak jadi.
Dia kena ambil makanan agak berat sedikit. Bihun ke, mi ke. Ya. Budak kecil tu dah bangun tuan. Bila dia bangun, dia akan datang. Dia tahu bilik ni cerah. Dia tahu dengar suara saya tuan. Dia akan panggil bapa. Okey, jadi tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jalil, sihat Jalil lah. Jadi tuan-tuan, bila kita ambil makanan sarapan pagi tuan-tuan, perut kita tengah hari jadi kuat sedikit. Nanti kalau lewat sedikit tengah hari pun tak apa dah. Yang penting pagi tu kita ambil sarapan tuan-tuan. Kalau tuan-tuan jenis memang jenis tak ambil sarapan banyak, ambil lah sikit, at least sedikit. Kena ambil. Dan tengah hari pastikan tuan-tuan kena ambil lah. Kalau pagi tu ambil sikit, tengah hari kena ambil lebih sedikit tuan-tuan. Tengah hari ambil lebih sedikit. Berapa kali tuan-tuan nak makan terpulang lah tuan-tuan. Sebab kalau ikut cara pemakanan Rasulullah SAW, makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang tuan-tuan. Sebelum kita lapar sangat tuan-tuan. Sebab bila kita lapar sangat, kita akan gelojoh. Kita akan makan gelojoh. Kita akan makan banyak. Semua benda kita nak. Contoh bulan Ramadan lah tuan-tuan. Bulan Ramadan paling mudah. Bila pergi bazar Ramadan tuan-tuan. Sebab tu nak pergi bazar Ramadan, kita kena set. Hari ni aku nak beli limah. Kalau saya panggil limah. Limah tuan-tuan. Perak panggil limah. Limah ataupun tepung pelita. Tepung pelita lain sebenarnya tuan-tuan. Tepung pelita kadang-kadang dia buat dalam daun pandan. Limah mesti dalam daun pisang tuan-tuan. Bawah dia ada gula. Letak gula. Orang tu dulu buat. Memang pure lah tuan-tuan. Kalau tu dengan atas kepala dia tu yang putih, lemak betul tuan-tuan. Lemak-lemak sungguh tuan-tuan. Limah. Kita set dengan minda kita dalam fikiran kita. Nak pi bazar Ramadan ni, bazar Ramadan alhamdulillah pada tahun ini tuan-tuan, pada tahun ini wallahu alam, mudah-mudahan trend Covid ni menurun, mudah-mudahan yang mana telah dibenarkan untuk ada bazar Ramadan. Dan paling utama sekali tuan-tuan, semua masjid, semua surau seluruh Malaysia dah dibenarkan untuk buat solat tarawih mengikut kapasiti yang telah ditetapkan oleh pejabat agama mengikut negeri masing-masing tuan-tuan. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan. Mudah-mudahan trend ni boleh terus menurun. Mudah-mudahan raya boleh lentas negeri. Mudah-mudahan lah tuan-tuan, raya boleh lentas negeri. Saya tahun lepas pun memang tak balik. Dan suatu boleh rentas negeri sekejap tadi masa PKPP tuan-tuan, boleh rentas. Saya pun balik sekejap lah tuan-tuan tahun lepas. Lama dah saya pun tak balik tuan-tuan. Tapi sentiasa berhubung lah dengan orang tua tu. 3-4 hari sekali telefon, tuan-tuan. Bagusnya telefon hari-hari tuan-tuan, bagusnya tuan-tuan. Tapi saya telefon lah 2-3 hari sekali, 3-4 hari sekali saya telefon lah. Saya telefon tuan-tuan. Orang tua ni tak seronok kita nak WhatsApp, saya akan telefon mak saya, akan tanya apa ayah saya. Sebab saya kedua-dua orang tua masih ada tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dan puan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Jadi tuan-tuan, alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Yang paling utama ibadah tarawih. Walaupun benda tu sunat je tuan-tuan. Kadang-kadang orang tunggu tarawih tuan-tuan lebih daripada sembahyang Jumaat. Jumaat tak pernah pi pun umur hidup dia tuan-tuan. Tapi tarawih ni kalau tak boleh, marahnya lah. Marah sebab apa? Sebab tak boleh tarawih. Tuan-tuan, tarawih banyak kelebihan dia, banyak fadilat dia. Tetapi still masih dalam keadaan sunat. Nanti kalau kita tinggal pun tak berdosa. Tapi ada setengah golongan ni taksub sungguh dengan tarawih. Sehingga kan Jumaat tak pernah pi pun tuan-tuan. Cerita sembang kencang tuan-tuan. Jumaat tak pernah pi tuan-tuan. Sebenarnya fardu tak pernah pi, Jumaat tak pernah Jumaah tuan-tuan, tak pernah nampak lah tuan-tuan. Tapi bila kena main Ramadan, bila kerajaan kata tak boleh tarawih, dia lah hadir depan dia. Kenapa tak boleh tarawih? Jumaat pun dia tak pernah pergi tuan-tuan. Dia kerjakan yang sunat. Memang banyak kelebihan, tapi untunglah walaupun dia tak pernah buat yang wajib tuan-tuan, tapi paling tidak dia kerja sunat. Tapi tuan-tuan, buat yang wajib dulu. Yang wajib tu satu kewajipan dah bagi kita. Wajib bagi kita dah tuan-tuan. Tapi yang tu yang sunat tambahan. Yang sunat ni sebagai tambahan. Kita makan nasi. Nasi asas dia tuan-tuan. Yang wajib lah. Asas dia nasi. Kena kita tambah lah lauk ayam ke, lauk daging ke, ketam ke, kerang ke, udang ke, sotong ke. Apa-apa jenis
makanan, lauk-lauk tadi kita tambah nak bagi sedap perisa. Begitu juga sembahyang yang wajib tu kita buat asas dia tuan-tuan. Tambahlah dengan perisa hak lain, tambah dengan tahajud, tambah dengan puasa Khamis Sabtu, Khamis Isnin, Khamis puasa dengan sedekah, dengan benda yang kita boleh bantu orang-orang sekeliling kita tuan-tuan. Sedekah terutamanya tuan-tuan. Itu semua boleh bantu. Sembahyang dengan sembahyang sunat, sebelum solat fardu, selepas solat fardu, puasa-puasa sunat tuan-tuan. Itu semua benda yang kita tambah rencah. Buah atas nasi kita tadi, tambah ayam, tambah daging, tambah macam-macam tuan-tuan, untuk kita sedapkan nasi kita. Begitu juga dengan ibadah yang wajib tetap wajib, tapi kita tambah dengan sunat supaya mencukupkan keseluruhannya, supaya nampak lebih lagi kukuh, nampak lebih banyak, nampak lebih kuat, nampak lebih seronok tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itulah dah dekat lah, alhamdulillah. Dah diberi peluang kepada kita oleh kerajaan, dah beri keizinan. Mudah-mudahan tuan-tuan, mudah-mudahan. Sebab saya bila cerita bazar Ramadan ni tuan-tuan, sebab saya pernah duduk di bazar Ramadan, saya tahu macam mana tuan-tuan. Saya tahu ada yang kadang-kadang jualannya seronok, tetapi kadang-kadang ada yang jualannya Allahu Akbar. Orang peniaga ni nasib-nasib lah tuan-tuan. Bukan bergantung kepada nasib, tapi rezeki lah. Rezeki masing-masing tuan-tuan. Saya sewaktu saya berniaga ikut kawan saya dulu tuan-tuan, berniaga kebab tuan-tuan. Seronok tuan-tuan niaga kebab. Niaga kebab saya sempatlah berniaga kebab 4 tahun tuan-tuan. 4 tahun selain daripada pasar malam. Begitu juga dengan bazar Ramadan. Bazar Ramadan tuan-tuan. Seronok tuan-tuan berniaga di bazar Ramadan. Bagi orang berniaga inilah yang peluang. Dan saya terlibat dengan berniaga bulan Ramadan tuan-tuan daripada tahun 95 tuan-tuan sebenarnya. Daripada tahun 95, bila pertama kali saya berniaga di tapak bazar Ramadan ataupun pada bulan Ramadan di Jalan Masjid India kan. Jalan Masjid India sebulan. Waktu tu umur saya 15 tahun. Umur saya 15 tahun pada waktu itu, duduk di bazar Ramadan selama sebulan. Duduk di Jalan Masjid India tu sebulan, hampir sebulan lah, 27 hari tuan-tuan. Sebab hari yang ke-27 Ramadan, 28 tu saya dah balik kampung tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, pengalaman lah, kita cari pengalaman. Bermula daripada tahun 95, 96, 97, 98, 99. 99 pun still saya masih pergi bazar. 99 saya di Komta. 99 saya di Komta Pulau Pinang tuan-tuan. Tapi tahun-tahun sebelum tu banyak di bazar Ramadan di KL lah tuan-tuan. Tapi tahun 99 saya di Penang. Kemudian Allah bagi ujian, saya tak sempat pun saya nak pergi sembahyang raya, sebab saya dah diuji oleh Allah tak boleh berjalan tuan-tuan. Tak boleh berjalan. Allah tarik sikit nikmat sihat saya. Umur 19 tahun saya tak boleh berjalan. Pada itulah tahun pertama saya tak raya. Saya tak raya tuan-tuan. Langsung tak raya. Sebab tak sempat. Saya nak pergi sembahyang raya pun dah tak boleh nak berjalan dah tuan-tuan. Orang raya seronok, saya raya dak tak katil tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan perkara ini boleh berterusanlah ni, tren-tren menurun, tren-tren Covid ni lebih menurun sedikit. Mudah-mudahan Allah permudahkan segala urusan kita. Mudah-mudahan tuan-tuan insya-Allah. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, datanglah sakaratul maut, dengan sebenar-benarnya. Maknanya sakaratul maut akan datang kepada kita ni tuan-tuan. Dia akan datang betul-betul datang, bukan tipu-tipu punya tuan-tuan. Bukan tipu-tipu punya sakaratul maut ni datang. Jadi dia akan betul-betul datang kepada kita. Cuma bagaimana kita dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang ketahui bagaimana keadaan kita pada waktu itu tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dan puan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, kita tengok firman Allah Subhanahu Wa Taala yang kedua yang bermaksud alangkah dahsyatnya ketika orang-orang yang zalim berada dalam tekanan-tekanan sakaratul maut. Bila mana orang yang zalim tuan, Allah uji sakaratul maut. Bila mana Allah nak tarik nyawa dia, mungkin lebih teruk daripada orang-orang biasa. Orang yang zalim, orang yang berlaku zalim ni sama ada dia berlaku zalim terhadap diri dia. Yang pertama terhadap diri dia sendiri tuan-tuan. Jangan kita tengok zalim tu dengan orang lain saja, kepada orang lain saja, tidak. Okey, dapat balik. Okey, alhamdulillah. Minta maaf tuan-tuan, terputus-putus sedikit. Minta maaf. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, kita boleh teruskan lagi sebab saya ingat dah nak habis tadi tuan-tuan. Tapi ni boleh teruskan lagi insya-Allah.
Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, falaula idza balagatil hulqum. Mengapa ketika nyawa sampai di kerongkong, nyawa tuan-tuan sampai di kerongkong, bila mana nyawa sampai di kerongkong, waktu ni dah terputus semua dah tuan-tuan. Tuan-tuan, kita nak taubat tak boleh, kita nak buat benda baik pun tak boleh, nak buat benda jahat pun tak boleh dah. Bila mana sampai di kerongkong ni tuan-tuan, makna nyawa kita dah mula dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu biasanya nyawa dicabut melalui bermula daripada kaki naik ke atas, tuan-tuan, naik ke atas. Sebab itulah salah satu tanda orang yang hampir dengan kematian, kaki kedua-dua belah kakinya sejuk, tuan-tuan. Itu dah hampir sangat lah, dah hampir sangat dengan kematian. Kedua-dua belah kakinya sejuk, dia naik ke atas, tuan. Jadi bila mana sampai saja nyawa di halqum, sampai di kerongkong kita, pada waktu itu dah tertutup dah pintu taubat. Pintu taubat pada waktu itu dah tertutup, dah terkatuk, dah tak boleh nak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala lagi. Jadi apa-apa tuan-tuan, apa-apa pun, mudah-mudahan kita terus sentiasa melakukan amal kebajikan kepada Allah Subhanahu wa taala, terus berbuat baik untuk pandangan Allah, begitu juga dengan pandangan manusia. Mudah-mudahan kita tidak difitnah, mudah-mudahan kita tidak dicaci, mudah-mudahan kita tidak dikeji, mudah-mudahan kita tidak dibenci oleh pencipta kita, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan, cukup dulu setakat itu pada pagi ini. Insya-Allah pagi-pagi akan datang kita sambung lagi pengajian kita, iaitu berkaitan dengan ziarah ke alam barzah, dan kita membacakan kitab Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Mudah-mudahan boleh memberi manfaat kepada diri saya dan kepada kita semua. Jadi tuan-tuan, pada pagi ini saya tutup tuan-tuan dan puan dengan biasa yang kita dengar, iaitu laukana bainana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.